Kuantan. Okey, selamat datang ke Pantai Anak Air Kuantan. Di sini dah bertempatnya kita nak berlatih kuda. Bushra nama kuda. Ada Iman tadi. Dan kita akan diajar deh cikgu-cikgu yang berpengalaman lah. Dan insya-Allah semua kelengkapan disediakan. Dan tempat ini di kawasan pantai, maka kita mempunyai ruang yang luas dan selesa untuk berlatih kuda. Okey, ini isteri saya lah. Hai. Alhamdulillah, hari ini kita dapat naik kuda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita nak belajar jalan-jalan. Jalan. Yang berpagar ni, nanti bila kita dah boleh mengawal kuda, kita akan dapat membawa kuda ni ke tepi pantai. Jadi kuda ni tali lah. Kalau kita tarik kanan, dia ke kanan. Kalau kita tarik kuat-kuat, dia akan break. Kalau kita regangkan, kendurkan tali tu, dia akan pecut. Kalau kita tarik, dia akan perlahan. Bila kita tepuk dia, dia akan memecut. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala buat kuda ni binatang yang setia lah. Jadi ni kawasan pantai, kita boleh memecut kuda di area sini. Maka okey, sambil tengok kuda ni, saya akan bagi sedikit tazkirah bersama anak lelaki saya, insya-Allah. Ni siap tak? Okey dah. Okey. Okey, kira. Go. Jadi bila kita cerita tentang sunnah Rasulullah SAW, selalu orang cakap kalau nak ikut sunnah, naik kuda lah. Tak payah naik kereta. Tapi Rasulullah SAW ajar kita doa naik kenderaan, bukan doa naik kuda. Nabi ajar doa naik kenderaan. Jadi boleh baca kot doa naik kenderaan. Macam mana? Kan? Baca Arab dia. Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Fa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksud dia, Maha Suci Allah yang telah memudahkan kami mengawal kenderaan ini, menguasai kenderaan ini, padahal kami tidak mampu, melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Ini maksud doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi insya-Allah bila kita doa, kita baca doa naik kenderaan, naik kuda ke, naik kereta ke, kenderaan tu tak ada kuasa. Yang bagi sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam doa tu kita beritahu destinasi sebenar kita adalah Allah. Kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nampak je manusia ni, dia pergi kerja, pergi pejabat, pergi ladang, pergi pasaraya, pergi jalan-jalan, tapi semuanya sebenarnya menuju kubur. Kita ni setiap hari umur kita semakin pendek. Kita melangkah kepada kubur. Contoh kalau umur saya 60 tahun, sekarang dah 40 tahun. Tahun depan saya makin dekat dengan kubur lagi 19 tahun. Kalau tahun depan lagi dekat lagi dengan kubur 18 tahun. Maknanya langkah kita langkah maut. Langkah kita langkah maut. Jadi sebab itulah kita baca doa, kepada Allah lah juga kita akan dikembalikan. Jadi balik pada kisah tentang Rasulullah SAW dan kuda ni. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ada beberapa ayat lah. Katanya ada 6 ayat bercerita tentang kuda. Salah satunya surah Al-Adiyat. Jadi biar saya baca dalam bahasa Melayu, anak saya ngaji dalam bahasa Arab lah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kuda perang yang berlari kencang,
terengah-rengah. والعاديات ضبحا Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. فالموريات قدحا Dan kuda yang menyerang pada waktu pagi فالمغيرات صبحا sehingga menerbangkan debu, فأثرن به نقعا lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. فوسطن به جمعا Sungguh manusia itu sangat engkar kepada Tuhannya. إن الإنسان لربه لكنود Dan sesungguhnya dia menyaksikan keingkarannya. وإنه على ذلك لشهيد Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. وإنه لحب الخير لشديد Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Dan apa yang tersimpan di dalam dada-dadanya? وحصل ما في الصدور Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Jadi saya ada dengar Sadaqallahu Azim. Jadi saya ada dengar Ustaz ceritalah tentang surah ni, bagaimana sifat kuda yang sangat setia lah, sehingga sanggup berlari menuju medan perang kan, kerana taat pada tuannya. Setelah diberi sedikit nikmat dimakan, diberi tempat tinggal, maka dia setia. Tapi manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat yang sangat banyak. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, nikmat makan, nikmat berkeluarga, tapi engkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah. Ada juga saya dengar kisah kan, bagaimana Nabi SAW ni waktu dia nak pilih kuda kan, dia akan kurung kuda ni sehingga dahaga, dan bila dilepaskan, bila dipanggil kuda tu, kuda yang dahaga ni tetap datang kepada Rasulullah SAW, maka kuda telah dijadikan kuda perang, kuda yang setia, yang takkan tinggalkan tuan dia kan, dalam medan peperangan. Jadi ada banyak jugalah kisah-kisah tentang Rasulullah SAW dan kuda ni. Dan ada yang saya agak menarik, ada satu kisah tu, dia bukan kuda, kaldai kaldai yang dihadiahkan oleh satu orang raja ni, Rasulullah SAW. Dan Nabi boleh bercakap dengan kaldai ni. Nabi tanya kaldai ni tentang adakah dia nak kahwin. Dia nak tak kaldai betina? Kaldai ni bagi tahu dia tak nak. Dia nak bersama Rasulullah SAW dia. Dan dia kata dia ni adalah keturunan kaldai-kaldai yang ditunggangi oleh nabi-nabi terdahulu, dan dia adalah baka yang terakhir. Dan diceritakan apabila Rasulullah SAW wafat, kaldai ini sangat sedih sehingga dia mati, kesedihan, kerana betapa cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita nak belajar-belajarlah cinta kepada Rasulullah SAW dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beritahu dia telah tinggalkan dua perkara takkan sesat buat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnah. Al-Quran ni adalah kehendak Allah yang telah dizahirkan dalam bentuk perkataan kan? Yang mana Allah janji akan jaga Al-Quran ni sampai akhir kiamat. Tidak ada orang boleh ubah. Tapi sunnah ni Allah tak janji macam nak jaga Al-Quran. Jadi tanggungjawab jaga sunnah ni adalah terpikul atas bahu-bahu kita lah, insya-Allah. Dan Aisyah radhiyallahu anha beritahu Rasulullah SAW ni adalah Al-Quran yang bergerak. Sunnah ni adalah Al-Quran yang bergerak. Dan janji dalam satu hadis, siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman mendapat pahala 100 mati syahid. Allahu Akbar. Jadi itulah sedikit kisah tentang Rasulullah SAW dan kuda. Okay, kita boleh baca satu surah penutup tazkirah ringkas kita ni. Surah Al-Zalzalah.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi digoncangkan dengan goncang yang sedahsyat-dahsyatnya, Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya, wa akhrajatil ardu athqalaha dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi? faqalal insanu ma laha Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan berbuat demikian. bi anna rabbaka awha laha. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya akan dilihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi alhamdulillah sampai Sadaqallahul Azim. Sadaqallah. Sampai di sini saja tazkirah. Semoga ada kebaikan. Doa-doa lah yang kita dapat, semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk syurga tingkat 8. Kita jumpalah dekat dekat Telaga Firdaus, Sungai Susu, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum.